Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Malaysia sedia menyalurkan bantuan kewangan kepada Lubnan bagi membantu mangsa yang terkesan akibat serangan Israel. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri dalam pertemuan dengan rakan sejawatanya Najib Mikati sebelum menghadiri sidang kemuncak luar biasa negara Arab Islam di Riyadh. Beliau turut menyatakan sokongan berterusan Malaysia terhadap negara itu yang berdepan kegilaan Zionis. Dasar ekonomi madani yang jelas diyakini berupaya untuk terus memacu ekonomi Malaysia di peringkat ASEAN dan global. Menurut Perdana Menteri, keyakinan itu hasil petunjuk ekonomi Malaysia yang memberangsangkan selain diiktiraf sebagai hub utama sektor semikonduktor dan tenaga hijau di rantau Asia Tenggara. Syarahan umum Perdana Menteri di Universiti Al-Azhar kukuh hubungan strategik Malaysia dengan institusi Islam ulung dunia itu. Selain bukti pengiktirafan besar kepada ketokohan dan kepimpinan Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata pihaknya akan mengambil tindakan terhadap saranan untuk melengkapkan anak muda dengan ilmu agama dan kemahiran dalam bidang teknologi AI. Syarikat IPP beri komitmen baik selesai tunggakan sumbangan akaun amanah industri bekalan elektrik sebanyak RM374 juta dari tahun 2018 hingga 2021. Jelas Datuk Seri Fadilah Yusof, daripada jumlah itu RM374 juta telah dibayar, manakala RM68 juta masih dalam proses pembayaran. Pengendali platform media sosial perlu lebih proaktif sekat sebarang aktiviti tidak bermoral. Menteri Komunikasi tegaskan pengendali lambat bertindak dan hanya turunkan kandungan jika terima aduan. Media sosial sepatutnya guna teknologi AI untuk sekat kandungan seumpama itu di peringkat awal. Menurutnya, langkah lesenkan perkhidmatan aplikasi tindakan yang tepat. Ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara, Datuk Muhammad Dusuki Mohtar dilantik sebagai Peguam Negara baharu berkuat kuasa esok. Pelantikan beliau diumumkan Ketua Setiausaha Negara setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong selaras Fasal -1 Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Datuk Muhammad Dusuki menggantikan Tan Sri Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan yang bakal dilancarkan bulan depan akan mengkaji keperluan menaik taraf undang-undang sedia ada atau menggubal undang-undang baharu berkaitan teknologi AI dan teknologi baharu lain. Menteri Digital berkata kajian bertujuan menangani cabaran yang bakal muncul daripada perkembangan teknologi termasuk isu ketirisan data peribadi. Rundingan dengan kontraktor bagi projek LRT Laluan Mutiara Pulau Pinang di peringkat akhir sebelum dikemukakan untuk kelulusan Kementerian Keuangan. Menteri Pengangkutan jelaskan rundingan masih berjalan dan terdapat beberapa perkara akan dimuktamad. Pembinaannya dijangka dimulakan awal tahun depan selepas segala proses selesai. Seorang wanita maut selepas terjatuh di atas bumbung ruang legar Pavilion Suites di Ibu Negara. Menurut Komander Operasi, 16 anggota bomba dari BBP Pudu dan Jalan Hang Tuah bersama jentera FRT 2 dan EMRS 2 dikerahkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.57 pagi. Wanita berkenaan berjaya dibawa keluar pada pukul 7.48 pagi dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. 3 individu ditahan serta lebih 7,000 botol minyak pelincir dan minyak transmisi automatik kenderaan disyaki tiruan dirampas dalam operasi di Lembah Klang Selasa lalu. Ketiga-tiga lelaki berusia 30-an itu ditahan di 2 premis di Kuala Lumpur dan sebuah di Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasaan KPDN, pemeriksaan menemukan 3,631 unit minyak pelincir serta 3,605 unit minyak transmisi automatik disyaki dipakaikan cap dagangan secara salah di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Kesemua barangan berkenaan serta beberapa dokumen perniagaan disita.
5 sekawan yang aktif menjalankan kegiatan memproses dan mengedar dadah ditahan dalam 3 serbuan serentak yang dijalankan di sekitar Pulau Pinang Rabu lalu. Pelbagai jenis dadah dan bahan kimia seberat 40,648 gram turut dirampas. Serbuan dilakukan JSJN Bukit Aman dan JSJN IPK Pulau Pinang turut berjaya membongkar sebuah makmal memproses dadah yang berselindung di sebalik sebuah rumah teres satu tingkat yang disewa. 43 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan di Johor Bahru 9 November lalu. Serbuan menerusi Ops Gegar itu turut membawa kepada tangkapan 3 majikan tempatan. Pengarah Imigresen Johor berkata mereka jalankan aktiviti tak bermoral dan tawar perkhidmatan GRO. Suspek kes bunuh seorang wanita di sebuah rumah di Taman Puteri Lindungan Bulan Ipoh direman 5 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrate S. Punita di Mahkamah Magistrate Ipoh. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, mayat mangsa yang merupakan ibu saudara suspek ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam sebuah bilik di rumah berkenaan. Penolong Pegawai Veterina Terengganu didenda RM5,000 kerana kemuka tuntutan palsu. Tertuduh mengaku bersalah atas 2 daripada 4 tuduhan pilihan dibacakan terhadapnya. Tertuduh didakwa luluskan dokumen indan kerja bagi kerja bekal alat ganti dan selenggara kenderaan jabatan kepada sebuah syarikat yang tidak dilaksanakan. 1,143 premis telah dilawat sepanjang Ops Kesan Pekerja Asing setakat ini. Daripada jumlah itu, 60 notis kompaun bernilai lebih RM53,000 dan 133 saman jabatan dikeluarkan. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso berkata, tujuannya bagi pastikan tiada pekerja asing terpinggir dari aspek kebajikan dan hak sosial. Program Bermukun Se-Borneo 2024 melabuhkan tirainya malam ini dengan Majlis Malam Segulai Sejalai Bermukun Se-Borneo yang bakal dihadiri Premier Sarawak. Perinciannya langsung bersama Debbie Amanda. Ya, Zahira, terima kasih. Ya, malam ini Majlis Malam Segulai Sejalai bersempena dengan program Bermukun Se-Borneo 2024 akan dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Bandaraya Kuching pada hujung minggu yang lepas dimeriahkan dengan program Bermukun Se-Borneo 2024 yang berlangsung di Auditorium RTM Kuching, Auditorium Piramli RTM Kuching, dan kita tahun ini Malaysia menjadi tuan rumah dengan penyertaan Radio Television Brunei RTB dan juga Radio Republik Indonesia RRI. Untuk pengetahuan semua, selepas diadakan di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia pada tahun sebelumnya, pada kali ini Malaysia ataupun RTM diwakili oleh satu pasukan yang terdiri daripada RTM Sarawak, RTM Sabah dan RTM Labuan. Kemeriahan itu amat dirasai apabila seramai 15 peserta terdiri daripada penggendang, penggesek biola dan pemanting gambus menyertai program pada kali ini. Hampir setiap tahun termasuk beberapa siri lawatan timbal balas juga telah dijayakan setelah 23 tahun penganjurannya. Penganjuran yang diadakan secara bergilir-gilir di ketiga-tiga negara membolehkan peserta menghayati silang budaya antara budaya dan kaum. Dalam masa yang sama, kita dapat melihat bahawa program ini juga dapat mengangkat hiburan tradisi yang popular di rumpun Melayu hingga ke peringkat antarabangsa. Suka ingin saya kongsikan bahawa melalui program ini, ketiga-tiga negara yang berjiran ini dapat berkongsi budaya dan tradisi mereka, lebih-lebih lagi dengan latar belakang masyarakat yang terdiri daripada rumpun bangsa yang sama. Kita melihat juga bahawa program ini berjaya merealisasikan objektif utamanya dengan mengetengahkan khazanah budaya dan tradisi khususnya kepada generasi muda. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dari Bumi Kenyalang untuk program Bermukun Se-Borneo malam ini, Majlis Malam Segulai Sejalai program Bermukun Se-Borneo 2024. Saya kembali kepada Zahira untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Debbie. Sultan Pahang menitahkan semua pihak perlu memastikan rumah yang ingin dibina di kawasan yang mudah berlaku banjir dibuat lebih tinggi. Ini khususnya mereka yang tinggal berhampiran kawasan sungai. Menurut baginda, pembinaan itu perlu disesuaikan dengan tahap risiko banjir, memandangkan fenomena itu perkara biasa di Pahang. Al-Sultan Abdullah turut menitahkan agar sungai didalamkan sebagai usaha mengurangkan kesan banjir ekoran hujan lebat. Tangani aktiviti pemberian pinjaman wang oleh institusi bukan bank yang semakin berleluasa. Menteri Keuangan II berkata kerajaan akan mengeluarkan akta baharu bagi mengawal selia perkara itu. Akta tersebut akan memudahkan kerajaan
dan Bank Negara mengenal pasti sebarang isu yang timbul daripada pinjaman yang dibuat pihak berkenaan. Ini termasuk mengawal pemberian pinjaman dan sistem beli sekarang bayar kemudian. DBKL telah mengenal pasti beberapa lokasi berpotensi untuk membantu golongan belia memulakan perniagaan di sekitar ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata ia termasuk Medan Selera Singgang Madani di Titiwangsa yang bakal dijadikan projek perintis untuk membantu golongan berkenaan memulakan perniagaan kecil-kecilan. Inisiatif tersebut juga antara usaha direncana kerajaan bagi mengurangkan kebergantungan belia terhadap ekonomi gig. Malaysia akan memantau dasar ekonomi baharu yang bakal dikeluarkan Kabinet Baharu Amerika Syarikat. Ia susulan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya presiden negara itu baru-baru ini. Menteri Keuangan dua berharap dasar yang bakal dikeluarkan tersebut akan terus merancakkan ekonomi dunia. Beliau juga yakin pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh akan dapat terus dijana. Defisit fiskal lebih rendah sehingga 3% disasar dalam jangka masa sederhana. Sasaran dibuat mengikut kerangka ekonomi madani serta Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Keuangan berkata inisiatif pembaharuan fiskal akan diteruskan. Ini termasuk merangka strategi hasil jangka sederhana bagi meningkatkan mobilisasi hasil serta meneruskan penyasaran subsidi secara berperingkat untuk mengoptimumkan perbelanjaan. Lim juga berkata ringgit akan dipastikan didagangkan dalam keadaan teratur. Bank Negara Malaysia akan terus bersedia membendung pergerakan ringgit yang dianggap berlebihan dalam pasaran pertukaran asing, sekaligus mengambil langkah proaktif menggalakkan penggunaan ringgit bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Sidang Kemuncak Luar Biasa Arab dan Islam, peluang penting negara Arab dan Islam bersatu hentikan pencerobohan Israel di Gaza dan Lubnan. Setiausaha Agung Liga Arab berkata sidang berkenaan bolehkan mereka nilai semula pendirian dan strategi kerjasama sokong perjuangan negara terjejas. Komitmen yang lebih besar diperlukan dan tekanan semasa ke atas Israel masih tidak mencukupi. Malaysia dan Mesir kutuk serangan Israel di Gaza dan Lubnan. Kedua-dua negara seru gencatan senjata segera elak krisis kemanusiaan yang lebih parah. Datuk Seri Anwar dan Presiden Mesir bersetuju keperluan untuk perjuangkan keamanan dan keselamatan di Asia Barat selain situasi kemanusiaan yang semakin merosot di Semenanjung Gaza. Sekurang-kurangnya 6 terkorban dalam serangan udara Rusia di selatan Ukraine, 5 maut di wilayah Mykolaiv dan seorang di wilayah Zaporizhia. Serangan cederakan 19 yang lain termasuk 5 kanak-kanak. Beberapa bangunan turut musnah terbakar. Visual papar pasukan penyelamat pindahkan penduduk terjejas. Bagaimanapun, tiada kenyataan dikeluarkan dari pihak Rusia susulan kejadian itu. COP29 bersidang esok di Baku, Azerbaijan disertai 80 ketua negara dan kerajaan. Negara-negara peserta akan berunding bagi kurangkan kesan perubahan iklim dan percepat peralihan tenaga. Sasaran global baharu juga akan dicapai dengan krisis yang semakin meruncing. Jumlah pembiayaan iklim yang diperlukan negara-negara membangun dianggar antara $500 bilion hingga $1 trilion setiap tahun. 10 terbunuh dalam insiden tembakan di sebuah bar di Querétaro, Mexico, manakala 7 lagi cedera. 4 suspek bersenjata lepaskan tembakan, korbankan 7 lelaki dan 3 wanita. Pejabat Peguam Negeri berkata kenderaan digunakan telah dikenal pasti dan nombor plat juga berjaya diperoleh. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.